Semua berkenaan dengan bina daya kekuatan mental. Apa antara perkara yang boleh kita lakukan? Sebab sekarang ni kita faham ramai yang terkanan, mengalami tekanan. Ada yang kehilangan kerja, ada yang mungkin kekurangan dari segi kewangan. Ada juga masalah keluarga dan pelbagai lagi masalah yang dihadapi. Namun apakah antara perkara yang boleh kita lakukan agar emosi kita dapat dikawal dengan baik supaya ianya tidak berlanjutan dan akhirnya menjadi perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan supaya ia tidak mengganggu kesihatan mental kita. Dan untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsen Ahmad Zahari, Ketua Jabatan Pakar Perundingan Sekretari Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Okey, sebagai permulaannya doktor, jadi setiap individu pastinya pernah melalui saat yang sukar dalam kehidupannya. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang orang yang tersayang. Jadi perkara-perkara itu mampu merunsingkan fikiran mereka sehingga menyebabkan mereka mengalami depresi dan sebagainya. Jadi bagaimanakah untuk kita memastikan kadar tekanan ini ataupun stres dapat dikawal dengan baik sebenarnya? Sebenarnya terima kasih kepada RTM lah kerana mengundang dan berkongsi mengenai kesihatan mental, di mana satu isu yang amat penting setiap masa, tetapi kebelakangan ini kita nampak banyak insiden-insiden berlaku yang boleh dikaitkan. Jadi tekanan-tekanan ini memang kita kadang-kadang tak dapat elak lah. Sebagai manusia kita kena berhadapan dengan tekanan. Cuma lain orang lain cara menangani ataupun melihat tekanan ini. Ini yang masalahnya kadang-kadang timbul, di mana setengah orang tu walaupun masalah besar, dia boleh seperti atasi masalah tu dengan baik atau dengan cara yang betul. Tapi ada setengah dia menjadi lebih tekanan, macam depresi, kerisauan dan sebagainya. Jadi ini kenapa mereka macam ni? Mungkin antara lain faktor-faktor, biasanya kalau dari segi sains kita kata faktor genetik, maksudnya memang ada faktor keturunan dan sebagainya. Zaman dulu-dulu orang kita kadang-kadang tak jumpa psikiatris pun, tak tahu kan, tapi dia nampak parents dia jadi cepat risau ataupun ahli keluarganya jadi tekanan. Jadi ini kadang-kadang kita tak sedari. Tapi faktor genetik saja tak mencukupi. Faktor persekitaran amat penting. Psikososial lah, kita guna bahasa canggihnya psikososial. So psikososial ni banyak faktor, amat banyak, dan itulah kita lebih baik mencegah daripada mengubati. Jadi langkah pertama mencegah adalah antara lain kita amalkan budaya hidup kita yang sihat, khususnya fizikal pun satulah, kita buat pasal exercise, riadah dan sebagainya. Tapi dari segi mental pun kita kena amalkan cara hidup atau fikiran yang baik. Contohnya kita kena ada benda yang kita suka buat. Jadi bila kita banyak buat benda kita suka, kita akan, bila kita dapat stres sikit tu, kita macam dia tak ada signifikan lah. Tetapi kalau kita pun tak ada keseronokan dalam kehidupan, maksudnya kita tak ada hobi, kita tak ada aktiviti yang tertentu, bila kita dapat stres sikit, dan makin lama makin banyak, dia akan cepatlah menjadi orang kata melepasi threshold untuk nak jadi stres tu kan, stres yang berlebihan. Dan ada juga kita katakan faktor luaran ni, personality, contohnya pengawalan marah, gagal mengawal kemarahan. Kenapa? Sebab sepatutnya apabila kita berhadapan dengan tekanan yang besar, sewajarnya kita take time off. Maksudnya jangan kita fikir melulu, impulsif. Kita terus respon. Terus respon. Itu satu keadaan tidak bijak. Kita kena amalkan menjadi satu, dan bukan sekali dua, dia jadikan tabiat. Jadi tabiat kita fikir dulu, adakah apa kita buat ni melanggar undang-undang, melanggar tata susila dan sebagainya. Sebab dia berbalik kepada kesihatan mental berkenaan dengan apa yang biasanya diterima oleh masyarakat. Contohnya kalau kadang-kadang kita overreact, sebab kita dah ada tekanan dekat office, dekat rumah ada masalah, tiba-tiba kita masuk dalam jalan raya, kita nampak ada orang potong horn kita dah tekanan lagi, jadi tekanan lagi. Jadi yang tiga tu walaupun nampak kecil dan sekejap saja, tapi sebab ada 2-3 tekanan yang sebelum ni, yang mungkin tekanan itu tak dilepaskan yang lama-lama ni, tekanan yang berlaku tu akan menyebabkan sesuatu yang orang kata macam mungkin tak expected lah, benda yang kita tak duga mungkin boleh berlaku kan. Pertengkaran, pergaduhan dan sebagainya. Sebab itu antara wujudnya orang yang penasbaran ni sebenarnya. Betul. Kalau mereka gagal untuk mengawal emosi mereka, dan kalau ada keadaan di mana pelbagai keadaan yang telah dihimpunkan menyebabkan mereka menjadi stres, akhirnya dilepaskan secara marah dan juga penuh dengan emosi. Dia macam gunung berapi yang meletus lah. Tekanan yang banyak,
akhirnya kan dia meletus. Baik, dan bila kita cakap tentang perkara ini juga, apa yang perlu kita ambil kira adalah ialah setiap orang ni mempunyai personality yang berbeza, doktor. Jadi mungkin ada orang yang mungkin hatinya lebih lembut, lebih sensitif dan mereka juga sebenarnya walaupun secara mungkin kita nampak secara luarannya mungkin agak sensitif sebagainya, tetapi akan juga menghasilkan rasa marah lah kan bila berlakunya perkara ataupun tekanan yang terlampau menghimpit diri mereka ni. Jadi bagaimana untuk kita memastikan golongan ini juga mempunyai daya tahan mental tu sangat kuat supaya ia dapat mengimbangi semula stres dan juga yalah, sebab kita tahu kehidupan harian kita memang sememangnya stres. Mencabar. Sememangnya mencabar. Jadi bagaimana untuk mereka mengimbang semula kehidupan Saya lihat harian? tadi yang dinyatakan seseorang kita kata pasif agresif lah. Dia kebanyakan masanya dia senyap. Tetapi sepatutnya individu seperti ini, pertama individu itu sendirilah bila ada tekanan sikit perlu berkongsi, maknanya bercakap dengan seorang yang boleh dipercayai lah. Kadang-kadang dia mungkin tak ada kawan, itu yang menjadikan social media atau media sosial ni sebagai platform utama luahan. Dapat pula feedback yang negatif. Daripada pasif agresif tadi dia jadi satu emosi yang terganggu teramat sangat dan sebagainya. Jadi bila saya dah tercakap pasal media sosial ni, memang satu cabaran pada masa ini sebab media sosial ni satu dunia yang berbeza. Betul. 20-30 tahun dulu zaman saya remaja. So zaman saya remaja IT ni tak ada, jadi kurang lah. Jadi dunia berbeza. Satu cerita nak sampai satu kampung ambil masa 2 minggu. Betul. Sekarang 24 jam satu Malaysia dah tahu. Betul. Maksud saya di sini privacy dah tak ada mungkin. Viral perkara yang negatif satu hal, tak usah cakap pasal scam, spam dan sebagainya tu. Jadi social media ni menyebabkan dunia yang berbeza pada zaman ini. Jadi itu saya rasa kalau lihat kenapa zaman dulu isu kesihatan mental ni mungkin tak seserius sekarang, tapi sekarang ni banyak perkara-perkara yang tak diduga dan sebagainya boleh berlaku adalah disumbangkan oleh media sosial ni juga. Sebab mereka yang tadilah share perkara yang negatif kebanyakannya dan interaksi generasi sekarang mungkin generasi yang tak boleh berinteraksi bersemuka. Semuanya menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan media sosial. Jadi ada masalah nak bercakap ataupun tak puas hati dengan seseorang, social skill dia dah tak ada, kemahiran sosialnya berkurangan. Betul. Dia main type suka hati je. Dia type suka hati je kan dalam ni kan keyboard warrior kan. Dia dulu pusing belakang, kita tak ada teruskan marah tu, kita rehat dulu, kita mungkin ambil ataupun kita bercakap, sorry, saya minta maaf, eye contact ada dekat situ, ada hubungan mata ke mata, kemudian kita dapat melihat emosi seorang tu, kita ada rasa simpati. Jadi generasi sekarang itu mungkin ada satu masalah di situ sebab mereka itu kekurangan. Saya rasa amat signifikan juga impact tu. Selain daripada itu, kadang-kadang satu elemen role model ni penting. Contoh dalam masyarakat, maknanya dewasa lah, orang dewasa ni jadi contoh lah, kanak-kanak akan ikut. Betul. Jadi kalau orang dewasa normalize keganasan, maknanya keganasan ni bercakap lepas cakap perkataan yang tak baik pun di arena individu pun melibatkan seorang trauma. Tapi kalau di public lagi traumanya lagi hebat. Jadi ini satu sikap yang kurang baik. Macam contohnya kalau saya lah kadang-kadang ketua jabatan, kita puas hati, kita jumpa secara individu untuk bercakap. Kita tak cakap dalam public pasal individu tu, media sosial dan sebagainya. Jadi ini elemen-elemen mungkin perubahan lah zaman sekarang. Mungkin dia nak bercakap individu juga, tetapi sebab social media tadi benda itu di-share di khalayak, di awam juga. Jadi ini cabaran. Jadi role model, balik pada role model tadi, ini penting. Contohnya ibu bapa, guru-guru, di segenap lapisan lah, orang dewasa, pemimpin, semua terlibatlah kiranya untuk menjadi role model. Sebab kalau kanak-kanak lihat boleh bertengkar, boleh berjawab, boleh guna perkataan-perkataan yang tak baik, dia boleh ikut juga dia boleh ikut juga kan, jadi pembelajaran kanak-kanak yang paling efektif adalah pembelajaran cara melihat dan menonton, bukan active learning duduk dalam kelas tu. Betul. Satu aspek yang lain. Betul, saya setuju. Kita nak bercakap lagi, nak mencuri isu yang berlaku dalam media sosial ini. Saya nampak satu pattern di mana kalau ada seseorang yang telah komen negatif, ramai akan mengikuti. Maksud dia tak
tahu pun isu itu pasal apa, tapi dia akan terus meletakkan komen yang sama sifatnya dan berunsur negatif. Jadi macam mana kita nak galakkan kepada anak muda khususnya untuk sentiasa beretika semasa menggunakan media sosial untuk kita mengurangkan masalah kesihatan mental ini? Inilah celik IT satu daripada komponen yang penting di sini. Jadi maksudnya penggunaan IT ataupun media sosial khususnya di sini, kita dapat cerita, dapat maklumat, kita tak boleh terus ambil maklumat ni. Saya bagi tahu kepada saya punya pelajar dan juga kadang-kadang pesakit saya share juga untuk membina kemahiran mereka dalam menggunakan IT ni. Jadi kita tak share, kita lihat banyak aspek dulu. Mungkin kita sekarang ni Google pun boleh pakai juga kan. Kita boleh cari maklumat-maklumat dalam online juga. Betul ke tak? Jadi itu satu. Keduanya, adakah manfaat kalau kita bertindak balas sedemikian? Ada tak benefit? Dia mungkin tak ada benefit. Mungkin kita banyak ditimbulkan, kadang-kadang saya tengok dalam masyarakat ni banyak hatred, rasa macam membenci itu daripada menyayangi. Ini bukan positif psikologi. Elemen membenci, kadang-kadang kita menggelarkan, melabelkan seseorang. Kita dah kata kepada anak kita, kalau pergi sekolah, anak kita diejek oleh kawan dia, mengatakan kamu ni pendek lah, bantuk ke apa ke. Kita mesti, ibu bapa kepada mangsa yang dikatakan itu mesti tak suka. Begitu juga apabila kita mengata kepada orang lain, dewasa yang lain, itu menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan. Jadi melabel, gunakannya adalah satu elemen bully juga akhirnya. Macam mengejek, pendek lah, kita mungkin gelar orang tu kan, ataupun mak lembek ke, saya tak tahu, saya throw any word, saya tak ada apa-apa, macam-macam. Ini negatif. Jadi baik pemimpin, baik masyarakat biasa dan segenap lapisan tak harus mengizinkan budaya ini, dan contoh ini secara tak langsung perlu diberi kepada anak-anak kita yang kecil, remaja dan sebagainya. Jadi kitalah seharusnya menunjukkan contoh yang baik kepada pelapis ataupun anak-anak kita, supaya generasi akan datang tu masih lagi ada adab civiknya, kan? Itu yang perlu kita ketengahkan. Itu yang kita nak lahirkan. Yalah, kita nak kerajaan madani, masyarakat madani kan, bertamadun. Kita tak menggelar orang lain, kita tak menyakiti hati orang lain. Mungkin elemen utama membantu orang lain untuk dari segi mental, fizikal dan sebagainya. Doktor, kita nak bercakap sedikit mengenai trauma, doktor. Bila kita telah mengenai trauma, efek kepada diri kita adalah sangat-sangat besar. Dan ia akan mengganggu kesihatan mental kita secara tidak terus. Jadi apa yang boleh doktor kongsikan kepada penonton yang mungkin mempunyai trauma untuk mereka mengawal keadaan tersebut? Trauma ni satu insiden lah yang meninggalkan, orang kata macam kesan yang mendalam pada diri kita. Sama ada kita macam dicederakan ataupun kadang-kadang kes rogol selepas itu mangsa akan mengalami trauma yang amat sangat. Jadi trauma ini sebenarnya kalau trauma itu dan disusuli dengan elemen-elemen positif, contohnya sokongan yang diterima, diberi ruang kepada individu ni untuk mengeluarkan tekanan lagi cepat, lagi bagus lah. Kadang-kadang 10 tahun cerita itu tak keluar, dah jumpa dengan psikiatris, jumpa kami di klinik, cerita itu keluar. Jadi ruang utama kita bagi isu perkara itu keluar. Sebab yang trauma ni boleh menggugat ketenteraman emosi mental seseorang. Jadi biar dia keluar, masa dia bercakap walaupun dia menangis. Tapi ini kadang-kadang masyarakat awam mungkin tak selesa lah, kawan-kawan dia kata aku tak tahu macam mana handle ni kan. Jadi mungkin jumpa kaunselor itu satu hal lah, maknanya profesional untuk mendengar masalah kita. Kadang-kadang rawatan kita bagi tak perlu jauh, listening, mendengar tu menjadi satu kaedah rawatan mencukupi. Dan selain daripada itu, amalkan elemen-elemen positif atau positif psikologi. Contohnya kita gratitude, kita rasa menghargai orang lain, kita mungkin membantu orang lain, altruism istilah dia. Jadi ini semua boleh membantu kita kita dominan hidup kita dengan elemen-elemen yang menggembirakan lah. Macam saya kata mula-mula tadi, contohnya hobi dan sebagainya. Sebab kalau kita banyak elemen keseronokan hidup kita, yang stresnya akan menjadi minimum lah. Dan itulah.
Jadi kalau kita tak dapat memberi sebarang bantuan, sekurang-kurang menjadi pendengar yang baik pun dah cukup membantu rakan-rakan kita ataupun maupun ahli keluarga kita yang mengalami masalah tekanan dia. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari untuk berkongsi kepada kita tentang bina daya kekuatan mental. Okey, Sufi,